pun kena terima lah. Dah sebab siapa suruh tak beri tajuk. Betul tak ni? Kena terima lah. Suka tak suka pun. Betul? Jadi perkongsian kita pada malam ni insya-Allah yakni pengertian kalimah tauhid. Pengertian kalimah tauhid. Sebab apa memilih tauhid? Sebab tauhid ni betul sekali. Dalam agama kita tauhid betul sekali. Tak ada tauhid, hal lain balik awal lagi. Tak sahih walaupun Mekah balik hari Mekah balik hari ni, tapi tauhid tak ada balik awal. Tak pakai gawa tergantung kata. Besuk kata dak awal mana. Tergantung kata tak pakai gawa. Nampak? Bila tauhid tak sahih. Okey. Jadi insya-Allah kita pilih pengertian kalimah tauhid. Jadi insya-Allah hamba nak tanya orang logikah. Mana yang dikatakan kalimatut tauhid? Kalimatut tauhid. Mana dia kalimah dia? Insya-Allah lah. Kita tahu belaka dah ni. Hamba bukan nak mari ngajar orang sini dah. Orang sini tahu belaka dah. Dah hamba pun tak pandai juga. Dah mari nak panah hari. Mari panah. Mari panah. Jadi insya-Allah orang sini kena ada belaka kalimatut tauhid. Kalau nasi minyak kalau sekut jagung 33 timbang. Betul tak? Dipanggil tahlil. Betul tak? Mati tahlil. Ya ke tak ni? Malam masjid Siana Ustaz Man. Aku nak kuliah malam kata bisik linga mu Ustaz Man. Tak, malam ni dia tahlil kata. Mesti awak zikir. Tak, tahlil. Bila tahlil ada orang mati dulu. Tidak? Tidak ni. Dipanggil tahlil arwah. Dia panggil tahlil jasad. Tahlil arwah. Betul? Bila mati dia tahlil. Tapi yang sayang ni masih hidup tak boleh kenal la ilaha illallah. Bila mati Allah tu le tahlil dia. Dia dah awal kala yang ni awal mati tu. Itu dia la ilaha illallah. Kau mati tu. Kalau mati ayah anak-anak semua anak-anak wak tahlil lagi jumpa Tok Imam. Tok Imam malam ni wak tahlil dah. Kita bincang dah adik-beradik 7 hari 7 malam tu. Khaddu 7 hari 7 malam bah. Kena ni. Hujung surah tahlil tu pun tak tahu kalimah tauhid. Betul ni? Sebab tu sebut Tok Imam buat. Dia jual ke nasi dalam bonek warna atas sejik. Betul ni? Ayah dia mati tu. Dia sebut Tok Imam buat. Dia akak nasi je. Tahu? Orang nak tubik aja bagi sewi. Betul tak? Ni lah. Kita hari ni. La ilaha illallah ni kita nak masa kita hidup. Kita nak reti. Sebab itu dipanggil kalimatut tauhid. Apa dia kalimatut tauhid? InsyaAllah. Dan kita nak kongsikan ni mana ni? Okey, insyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Perkataan tauhid adalah perkataan masdar. Yani daripada wahada yuwahidu tauhidan. Itu tauhid. Yang kita sebut la ilaha illallah. Itu bagi kalimatut tauhid. Apa maksud dia? Yang bererti memandang sesuatu benda itu tunggal, yakni tidak berbilang-bilang. Jadi apa yang kita nak pandang satu tadi? Yang kita sebut la ilaha illallah, itu kalimatut tauhid. Kita kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu Allah je satu. Tak boleh sembah selain pada Allah. Kita kena sembah Allah tu. Allah je Tuhan. Kalau kita ngaji. Lepas kita ngaji atur lebur kita. Tu guru pun kata la ilaha illallah Allah je Tuhan. Mengaji lagi tu guru je Allah je Tuhan. Maka selain pada Allah bukan Tuhan. Allah sahaja Tuhan.
Hak lain bukan Tuhan belakang. Boleh? Itu kita nak bersatukan sungguh. Bahawa Allah ni satu. Kata Tuhan ni Aziz, so tak ada Allah lah. Bukan satu dah, so tak ada Allah lah. Tu, kata. Satu tak jadi lagi, tak kemah tu. So tak ada Allah lah, abang ada. Tunggu kata. Itu tauhid. Yang ni kita mensatukan Allah Subhanahu Wa Taala sesungguh. Wajib kita pegang. Dulu, kini dan selamanya. Wajib kita beriktikad. Kita mengaku sungguh Allah jauh Tuhan. Hal lain bukan Tuhan lagi. Jadi nak boleh faham Allah jauh Tuhan tu dah lembut kita tu. Siapa tahu kalau lutut tu dulu sebab kita dengar dia. Betul tak ni? Nak boleh faham la ilaha illallah. Bukan semua mulut la ilaha illallah dah. Jadi kita kena faham sungguh, kena reti dan kita kena iktikad. Kita buat pegangan bahawa Allah je Tuhan kita. Jadi hari ini masyarakat Islam lemah sebab mereka tak cirak Tuhan dia. Dia tak sembah Tuhan yang satu, dia sembah Tuhan banyak. Tuhan piti, Tuhan nafsu, Tuhan plesik, Tuhan tu raya, Tuhan pakak, dia sembah banyak Tuhan. Betul ni? Jadi hang ni kita nak faham ni. Tuhan ni gapo gak? Tu kita nak tahu tu. Tuhan ni gapo gak? Kita nak tahu tu. Jadi bila kita tak kenal Tuhan, kita tak reti. Kita ingat semaya ya sembah Tuhan. Ni kita nak faham kalimah tauhid. Okey, insya-Allah kita pergi. Maka dia kata memandang sesuatu benda itu tunggal dan satu sahaja, tidak berbilang-bilang. Okey, kita tengok dulu. Maka dari segi hukum agama ia bererti menafikan keadaan berbilang-bilang. Juga ada yang serupa di dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Okey, sebabnya bila disebut Allah zat, sifat, af'al, maksud Allah ni satu perbuatan, satu je perbuatan. Maksud perbuatan ni benda ke segala yang ada di langit, di bumi dan seisi ni semua Allah yang mengadakan, Allah yang buat. Tak ada campur tangan orang lain, tak ada. Maka Allah je yang mencipta langit dan bumi dan barang di antara keduanya. Wajib kita beriktikad. Dah kita siapa buat itu? Orang ahli kita. Siapa buat kita? Allah. Bila Allah buat kita, kita ni milik siapa? Milik Allah. Bumi yang kita tunjuk milik siapa? Milik Allah. Langit yang kita tunjuk milik siapa? Milik Allah. Jadi bila kita faham sungguh, kita nak sembuh lah. Mata apa? Hak Allah. Bila hak Allah, kita kena ikut apa yang dia nak. Dia kata jangan tengok punggung awet, kita tengok Allah. Mata hak dia, kita kena ikut dia. Betul tak ni? Ni kita ikut sejak kita, ikut pandang kawai, mata kawai. Aduh, molek muka ni. Apa lagi ni? Aku ambil macam bola, tak lebih hidup bengku. Betul tak? Bumi ni hak Allah ni. Ini penting tauhid. Bumi hak siapa? Hak Allah kan? Jadi bila kita bijak bumi Allah, kita kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab kita bijak bumi dia. Ambil contoh paling mudah lah. Orang besuk ni. Kita naik motosikal, naik kereta lah. Orang besuk. Ke terbang. Naik kereta lah. Sebab apa kita sambung rotek? Rotek mampu sambung. Tak ada piti, kecek dinding. Minta cincin nak gadar. Nak bayar rotek. Sebab apa kita bayar rotek? Hal ni kena jawab lah. Siapa nak jawab ni? Tak usah jawab dalam nanti ni. Sebab apa kita bayar rotek? Sebab kita nak naik atas jalan raya kereta kita. Tak ada rotek, bahan biji-biji je. Takut bersama biji-biji, sambung rotek. Walaupun terpaksa minum air masuk tengah hari. Nak minum tepeng tak dia tengah hari. Sebab piti nak bayar rotek. Apa lagi? 15 hari minum air masuk. Kedua ni, nak tunggu gaji 25 bulan pula. Betul tak ni? Nak sanggup kita bayar rotek.
Sebab kita naik atas jalan. Kali tambah sama roket boleh. Jalan atas batang padi tu. Boleh ke? Maka kita ni, kali tambah ikut hukum Allah, dosa duduk atas bumi dia. Kata Allah tu bumi aziz, buat bumi lain. Boleh? Kita buat bumi lain. Dosa hijau bumi dia, dosa duduk langit dia, dosa minum air dia, dosa hidup oksigen dia bagi. Boleh? Kalau tambah ikut perintah Allah. Ni kita nak sedar ni. Jadi bila kita faham tauhid, kita akan sedar. Maka semua yang ada ni perbuatan Allah. Allah yang mengadakan. Bila Allah mengadakan, tidak ada satu pun kepunyaan kita. Betul ke tak? Ini sedar anak kita mengaku. Itu tanah diberi Pak Abu tu, aku tu, lapai kasuku. Hak bila? Sedar kita mengaku. Jadi, kita dulu tak ada. Ada Allah buat. Kita mari dulu dia dah ni. Ada dah kan? Maksud bila ada dah, bukan hak kita ni. Macam kita berganau, ada lagi rumah hutan ada. Hak kita ke hak ayah hutan? Cik awak? Ayah hutan. Sebab kita baru mari. Basat tayar bagi tak orang susah pun. Jadi bumi yang kita pinjak ni, kita mari ada dah. Langit ada dah. Oksigen ada dah. Lembu, kuda, itik, ada leka dah. Hak siapa buat? Hak Allah kan? Ini nak sedar ni. Sebab tu ahli tauhid, dia akan sembah hanya kepada Allah. Dia akan taat hanya kepada Allah. Sebab dia reti. Dia khabar. Orang Rasul kata khabar. Memang ni maksud tak khabar ni. Bila kita khabar, bumi yang kita bijak ni hak Allah, kita tak lewat sesuka hati kita. Betul? Tak ada satu pun kepunyaan kita. Tidak ada. Jadi bila kita sedar, Allah kata wajib dia kena kenal aku. Kita kena kenal dia. Wajib kena semayang. Kena semayang lah. Sebab kita menumpang di bumi dia. Betul ni? Tidak boleh buat sesuka hati kita. Hatta diri kita pun hak dia. Betul? Ini pentingnya kalimah tauhid. Ni kita tak sedar. Bila Allah perintah, Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak mari setara raya. Dia tak mari. Dia tak sedar. Hak panggil tu, hak buat mengat. Dia makan kemung, dia minum kemung, dia anak. Dia kata kemung, dia leka kita. Jadah, dia panggil kita tak mari. Benda sabar tak? Benda sabar tak? Kalau kita sedar. YB ni kita makuk jambang bangsa, dia panggil kita gila lalu. Kedak ni manusia. Manusia tak sedar. Tak? Kena ni. YB ni kita gila lalu. Nampak? Tapi kalau Tuhan panggil kita gila. Tak uji. Ini tak uji bahasa dia panggil. Manusia tak uji bahasa. Hak we yang makan, we yang minum, panggil 5 kali sehari. Tak mari tara bawah. Ini lah. Ini manusia tak kerti. Sebab tu bila kita kerti tauhid, kita akan taat pada Allah. Sebab apa kita taat? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda terima kasih kita kepada Allah. Allah ni kita ada. Nikmatnya ada ni. Betul? Itulah. Satu perbuatan, satu sifat, satu zat. Allah. Maka sifat Allah satunya sifat Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa tiap-tiap sesuatu. Sesuatu ni makhluk. Allah berkuasa mereka. Naiknya matahari, Allah yang naikkan. Turunnya matahari, Allah yang turunkan. Apa lagi? Cerah ni matahari, Allah yang cerahkan. Mengalirnya air di sungai, Allah yang alirkan. Nampak? Ni berdua ni Nabi Yusuf ni. Orang yang ni Allah yang tarbiyah ni. Kita buat. Naik turun apa kita ni? Siapa buat turun naik? Kita. Allah yang tarbiyah. Sebab tu bila Allah nak cabut nyawa kita, bila kita tarik, tidak boleh turun. Dia panggil mati je. Ada gak hak turun, tak naik. Dia panggil meninggal dunia. Betul? Siapa boleh tahan nyawa dia? Tak boleh. Sebab Allah yang tarbiyah. Betul ni? Semua Allah yang atur semua sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak janggut ni?
Ngaji tauhid gini je. Ya, nampak janggut tu? Janggut lah, nampak. Putih hitam. Kita buat. Dah nampak. Putih hitam ni. Ambil jangan tengok cermin, putih hitam. Putih. Dulu hitam bah. Nah. Anak ambil umur 5 tahun itu. Ayah, kenapa janggut ayah putih? Kan dulu hitam. Dia tengok tahun 2016 gambar. Hitam. Apa lagi putih? Dulu ayah tak pakai cermin mata, sekarang pakai cermin mata. Hitam yang apa? Tak? Jadi, kita nak janggut hitam ke janggut putih? Cik jawab orang lain minta. Jawab ikhlas, jangan nipu. Nak janggut putih ke janggut hitam? Hitam. Berapa putih kau? Maksud Allah yang mentadbir. Kita tidak ada daya pun. Kita nak Allah yang tadbir. Ini nak sedar. Allah Subhanahu Wa Taala kerdil kita di depan Allah. Kita tak mau kecil, jadi kecil. Tak mau sakit lutut. Betul ni? Maka siapa yang tak faham tauhid, dia tetap sombong sampai ke mati. Dia tak sedar bahawa Allah yang mengatur dia daripada baby sampai tua mati. Betul? Allah yang mengatur kita. Sebab tu orang faham tauhid, dia akan nampak kekuasaan Allah pada diri kita sendiri. Ini tujuan kita mengaji ilmu tauhid. Baru kita boleh faham. Ini sombong, ni hidup atas bumi Allah. Orang puang lah. 50, 60 lawang kita lelaki. Ada uti basa tu. Pada gini. Ingat dia gagah sangat. Sakit lutut umur kita. Kalau dia becek lutut je. Tapi lawang kau kita. Dia panggil dah uti basa. Orang puang. Bukan orang puang derita. Orang cuba baik. Orang kapuan ni. Ada mana orang puang ni? Hari Ahad ni pergi kapuan ni. Dia kata orang mati apa. Betul tak? Kejap ni. Sombong dah tahu kali ni orang puang ni. Duk rembah ke lesung pasal sepatut. Nak marah ke tuk lelaki. Betul? Kali faham tauhid ada. Tuk lelaki balik lewat pun yes. Tuk lelaki dah balik tu pun yes. Itu ahli tauhid. Betul? Ni tuk lelaki balik pukul 1. Dia marah dah. Dah ke tengah malam. Masa muka dah melu. Faham ni? Dia lau. Ingat ke dah tahu jalan balik dah. Ya tu. Kita sakit hati je. Kita bukan ngeleng nak balik lewat. Tayar bocor betul ke? Betul ni? Wai sukung. Betul tak? Kita kasih kan ni? Kalau orang faham tauhid, walaupun tuan lelaki balik pukul 3 pagi, yes. Ya tu. Tidak kata no. Sebab Allah yang atur segala-galanya. Kerja kita sebagai hamba, rada, sabar sahaja. Betul atau tidak ni? Ni orang faham tauhid. Ni dia. Bini balik lewat, marah. Apa lagi? Bini nak pergi hijau debar. Dan bini muka macam jadi pelopeh. Comel. Sama. Pergi hijau debar dah tu lelaki. Dah sedap duduk. Takut kebah dah orang bini. Bodoh punya tu lelaki. Betul tak? Orang faham tauhid, dah debar sikit pun. Mula gimana dia? Sebab Allah yang atur segala-galanya. Betul? Kalau rezeki aku menjadi bini aku sampai ke mati ya. Orang ijah yang dia tahu. Tak bangun sebab Allah yang terbit. Ini orang beriman. Ini orang yang faham la ilaha illallah. Dia tidak ada duka cita sedikit pun. Tidak ada risau. Tak takut hidup dia. Ni kita banyak mikir. Berat-berat naik. Takut kau naik lagi lah. Ni banjir. Takut tergelang lah pula. Takut apa? Orang faham la ilaha illallah. Tak ada risau Ada. Sebab dia menyerah kepada Allah belaka. Siapa yang atur? Banjir ke tak banjir? Allah. Betul ni? Nak pegang muka mudah ni kau tak mengaji. Sebab tu ahli tauhid. Sebab tu tengok sahabat salafus soleh, mereka tidak risau. Sebab mereka faham. Tauhid dia bukan sekadar sebut mulut.
Dok, ni sampai ke hati sanubari dia tu. Faham lagi? Tu, sampai jalan tu. Oh, tu. Ni kita dia mula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalah 3 pinggang kau nasi. Dan la ilaha illallah ke mana? Orang la ilaha illallah setayuh pinggang dia makan nasi. Sekadar hajat je untuk tegak tulang belakang je. Bukan kedaros. Betul? Ni kita kedaros and ranggos. Nama kita yang ahli tauhid ni, kita tak kedaros, kita makan. Dan raja dipanggil santap. Betul ni? Dan kita dipanggil makan. Betul? Biar kita makan. Betul ni? Ini nak faham la ilaha illallah. Nampak? Sebab tu kita nak sebut la illallah. Nampak? Biar dunia pada jatuh ni. Tu kena faham lah. Jadi kalau kita tengok umat Islam ini tak ada kualiti, tak boleh. Sebab mereka sebut la ilaha illallah hanya di bibirnya sahaja. Indah kata di bibir saja, lembut lidah memungkiri janji. Lagu dia. Tanya, betul tak ni? Nampak? Ini pelawak la ilaha illallah. Orang yang sebut la ilaha illallah, dia panggil aqdun. Aqidah, aqdun. Aqdun ni apa? Perjanjian kita dengan Allah. Maka kita sebut la ilaha illallah. Kita janji dah mu Tuhan, aku hamba. Dah akan lawanmu sampai ke mati. Itu perjanjian kita dengan Allah. Bila kita sebut la ilaha illallah, tapi mulai-mulai ada lawan Tuhan. Sebab kita tak faham. Itu perjanjian kita dengan Allah. Kita kata la ilaha illallah. Mulai-mulai ada lawan Tuhan. Inilah kita nak faham. Okey. Maka dia kata zat sifat af'al. Kita tak mesti cerita zat sifat af'al. Orang ngaji belaka, hamba enggak orang ngaji belaka dah ni. Cuma mu nak mari panah je. Ayat dah saling. Faham belaka dah, orang ngaji akidah belaka dah. Cuma mu nak ajak panah je. Nak ajak beramal. Sebab dah kita reti dah, kita pakai amal lah. Maka sebenarnya Allah yang mengatur. Tanpa dengan kehendak Allah tidak akan berlaku. Ujian tak akan berlaku tanpa kehendak Allah. Nampak tak gini? Semua kehendak Allah. Musuh boleh sampai sini ni kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata siapa lah. Amba nak cerita sikit lah. Amba tahu ada WhatsApp ke Ustaz Mang minggu lepas. Dia lambat baca ke mana. Amba tu minta maaf tak boleh nak mari kalau kita amba tu. Apa lagi ni? Sebab kita ada kuliah di mana malam ni. Lepas tu ambil di Humai Suri di YC anak ambil tu mari mikir lagu lain pula. Tak, Ustaz Mang tahu WhatsApp ke mana apa dah ingat dah. Ambil pun kata dah apa kita biar Ustaz Mang. Kita biar tengok. Kalau kata nak mari, apa lagi ni? Atau tak ambil dah. Mari juga. Akhir Ustaz Mang punya bahasa ni. Patutnya ambil kecil bola tak rubah hidup Ustaz Mang pun. Apa lagi ni? Jadi kalau ambil dari sini, mari sini malam ni, kemungkinan ambil di cenih, neram dua. Program Felda, dia jepuk ambil lagi. Tapi ambil tu tak boleh sini. Mari dah, janji dah. Kalau berkasihan itu, paknu. Ini maka Allah yang atur. Allah yang atur mereka, dah susah-susah. Ada sudah, tak ada sudah. Itu orang yang akidah ada. Tak susah-susah. Tak ada risau pun, tak usung pun. Sebab dia menyerah pentadbiran itu kepada Allah. Ni. Tanpa kehendak Allah tak jadi ni. Maka inilah akidah ni penting. Nombor satu, tauhid. Tauhid ni penting sekali ni. Jadi kalau tak faham hak ni, tak pegang hak ni, hak lain dah buat syaitan belaka. Jadi kita tak pelik lah hari ni, orang mengaku Islam, tapi cinta kepada dunia. Tak pelik. Mengaku beriman, cinta kepada pangkat. Tak pelik mengaku beriman, kedekut nak mampu. Tak pelik juga. Sebab dia nak sedar. Sebab apa kita kedekutnya? Sebab hati yang kita milik hak Allah kan? La ilaha illallah. Bukan hak kita pun. Jadi bila hak Allah, Allah pelekah kita semua tolong orang susah. Kenapa kita tak tolong? Sebab kita biasa hak kita. Jawablah mati. Mana? Bila kita kata la ilaha illallah, semua hak Allah lah. Kita tak ada orang kita pun.
Sebab tu bila Allah perintah kepada kita semua infak, contoh, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hendaklah kamu infakkan sebahagian daripada harta hak aku beri kamu. Razaqna, hak aku beri kamu, bukan hakmu. Aku semua beri kau orang tu hak aku, bukan hakmu. Tapi kita tak faham. Kita berasa hak kita. Sebab tu kita tak bagi. Ni penting tak tauhid? Jangan. Sebab tu kita baca kisah sahabat salafus salih, mereka bakhil tak? Mereka geleka tak? Tak. Dan mereka tak lekat pitih tangan sebab membantu orang yang susah. Betul ni? Sebab apa mereka susah? Allah yang tentukan. Sebab apa kita kaya? Allah yang tentukan. Semua Allah mengatur kaya miskin. Betul tak? Jadi bila kita tak faham, kita ingat kita boleh kaya ni dengan usaha kita. Sebab tu kita sambang. Betul? Kalau kita reti Tuhan, Allah yang mengkayakan aku untuk menguji aku. Dia ni kita harta, patutnya perintah kita suka bantu orang miskin. Kita pun tak bantu. Jawab. Jawab mati. Maka ni pentingnya tauhid. Kita mengaku sungguh la ilaha illallah. Tidak ada yang mencipta alam ini melainkan Allah saja. Tiada yang memiliki alam ini melainkan Allah. Semua hak Allah lakukan. Ini penting. Maka penting kita sedar. Kalau kita tak sedar sini, dakwah lah kita. Dakwah. Apa? Okey. Maka dia kata, ia juga bererti menafikan atau meniadakan segala jenis syirik dan penyentuhan di dalam hak ketuhanannya. Sebab apa Allah ni Tuhan? Sebab apa Allah ni Tuhan? Sebab Allah je yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Selain pada Allah, tidak memiliki sifat ketuhanan. Tidak. Sebab Tuhan lain semua bukan Tuhan. Allah je. Sebab Allah mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Apa dia sifat ketuhanan? Kita ngaji. Yakni mengada. Mengada itu adalah sifat ketuhanan Allah. Selain pada Allah, tidak boleh mengadakan. Tak boleh. Apa? Nak tanya orang lain kita. Ke kita boleh mengadakan? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh itu. Allah, dia boleh mengadakan. Kita ni tak ada. Allah mengadakan akan itu. Tengok hebat perbuatan Allah. Kita tengok pada diri kita. Amma ni, dulu masa baru beranak dulu, pandang ni je. 18 inci panjang. Panjang lembu ni, tinggi lembu. 18 inci. Sekarang ni, berapa kaki? 5 kaki 4 inci. Maksud Allah mentarbih, dia membesarkan kita daripada kecil jadi besar. Adakah Allah sambung macam kita sambung rumah? Dibeli kayu 2-3 sambung pula order batu ikat? Tak. Allah membesarkan kita begitu je, besar. Komsor, hebat. Allah. Hebat atau tidak? Ada orang boleh buat macam ni? Siapa yang boleh mengadu sebagaimana Allah? Ada Allah. Sebab tu Allah tu Tuhan. Ni rambut kita kolam muka panjang ni. Cuba tengok Allah buat. Hebat tak Allah? Ni Allah suruh kita fikir ni. Selain pada Allah, tidak boleh memanjangkan rambut. Tak boleh. Allah yang boleh. Ni. Maka Allah mempunyai sifat ketuhanan. Dia memiliki. Selain pada Allah, tidak memiliki. Tidak. Kita tidak memiliki. Sebab apa? Sebab kita dulu tak ada. Macam mana nak memiliki? Tak ada. Allah sebab apa dia memiliki? Sebab dia ada dah. Allah tidak didahului dengan ada. Dia ada. Maka hak dia ni dia yang buat. Maka semua hak dia. Sebab dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Itu Allah. Okey. Maka dia kata jangan juga hak beribadah kepadanya. Okey. Jadi bila Allah tu Tuhan, kita ni hamba. Dan bila kita hamba, kita mesti menyatakan sifat kehambaan kita. Baru dinamakan hamba. Jika tidak ada sifat kehambaan, maka tidak dinamakan hamba. Boleh? Jadi untuk kita bergelar hamba, kita mesti mematuhi segala perintah Allah. Baru dinamakan hamba. Jadi kalau kita langgar perintah Allah, kita tidak dinamakan hamba.
Kena sedar. Itulah maksud dia la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Allah yang layak kita patuh. Allah yang layak kita takut. Allah lah segala-galanya. Kita tak boleh takut selain pada Allah. Kita tak boleh patuh selain pada Allah. Tak boleh. Kita tak boleh berserah selain pada Allah. Tak boleh. Hanya kepada Allah sahaja. Betul? Itu la ilaha illallah. Sebab tu Allah menjelaskan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam surah An-Nahl ayat 51, orang baca belaka ni. Tengok Allah ajar itu. Ayat ni cukup-cukup bisa. Ayat ni. Surah An-Nahl ayat 51-52. Kita baca belaka kan? Betul tak? Tengok Allah khabar kepada kita. Wa qala Allah la tattakhidu ilahayn isnain. Allah beritahu kepada kita, jangan kamu sembah dua Tuhan. Boleh? Jangan kamu ambil dua Tuhan. Sebab apa Allah jauh sembah selain pada dia? Sebab apa? Sebab apa Allah jauh kita sembah, minta tolong selain pada dia? Sebab apa? Innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang satu. Itu Quran ke bawah. Tengok. Maka kita tak boleh takut selain pada Allah, tak boleh cinta selain pada Allah, tak boleh rindu selain pada Allah. Tak boleh. Allah patuh hanya kepada Allah. Tanya diri kita ini, kita patuh kepada Allah ke patuh kepada nafsu itu? Kita nak makan banyak, nak rumah besar, itu nafsu. Orang pakai 250, kita nak 750. Nak lebih pada orang hama, itu nafsu. Apa? Ada dia 5 orang gelang, nak 7. Itu nafsu. Jadi Tuhan kabah lebih tu ke orang attack. Lagi ni. Biar orang boleh rasa attack pakai gelang halu-halu pun. Ni bahan kemung belaka. Bila kita pakai 7 orang, kita pergi niya Tuhan panggil. Niya depan hak seseorang. Aduh. Dia tu macam mami jarum. Allahai mami jarum. Nampak? Jadi mami jarum menunjuk ni. Aduh. Betul? Kita menunjuk pula ke orang susah nak gelang kita. Kita dibenci oleh Allah SWT. Allah kata mu jangan bangga dengan harta tu. Harta ada mutakuri. Aku ni nak uji mu. Nak tengok mu ke orang susah. Tak kita berbangga-bangga pula ke orang susah. Jawab mati lagi. Faham? Ini manusia tak reti ni. Bila kita nak tauhid, kita akan reti. Tak? Maka Allah kata sebab aku ni Tuhan yang satu. Fa'iyaya farhabun. Sebab itu kepada aku sajalah kamu takut. Sebab aku ni Tuhan. Bukan boleh takut selain pada aku Allah tu. Balik sekarang, buka balik. Surah An-Nahl ayat 51. Aku malang kalau baca, ajak bini duduk atas riba. Orang lelaki. Ajak bini duduk atas riba. Biar dia tumpul ke dunia. Ni duduk puasa lagi, bunyi dah. Abang ingat tu bang, raya tahun ni 2 orang tu. Nampak? Orang puang. Tu lah ni. Duduk buah. Dunia. Nafsu itu. Nampak? Ini yang lemahnya umat Islam akhir zaman ni. Nak mati esok Rusia pun. Duduk ke dunia lagi. Inilah itu. Ini tauhid. Nak faham sungguh. Maka Allah beritahu kepada kita. Sebab itulah kepada aku saja kamu takut. Tak boleh takut selain pada Allah. Kena patuh hanya kepada Allah. Nampak Okey, itu 1:5. Itu ayat 51 kan? Okey, kita tengok ayat 52. Allah nak ajak kita mikir. Sebab tu bila kita faham Quran ni, cukup dah. Bila kita faham, kita menghayati insya-Allah. Tapi kebanyakan umat Islam akhir zaman, dia baca tapi tak faham pun. Apatah lagi nak menghayati. Dia tak menghayati pun yang dia baca. Kita tengok Allah ajar itu. Satu ayat 51 ni 52. Tengok Allah khabar kita. Dia suruh kita mikir. Cuba tengok Allah suruh kita fikir. Allah kata, "Walahu ma fis samawati wal ard." 52 ayat 52. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah khabar. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi.
Bila kita baca Quran, oh kita tahu rupanya hak Allah belaka ada, bukan hak aku lah ni aku duk mengaku. Sebab tu bila kita mengaji je, kita faham, ya Allah aku duk mengaku hak aku lah ni, rupanya hak Allah, bukan hak kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kabar ke bini kita, kabar yang bukan hak mundu, hak Allah. Faham lagi ni? Kita mu dalam bank tu mu kerja 18 tahun dah. Bukan hak mu tu hak Allah. Mana lagi? Allah wi nama mu nak uji mu. Apa lagi ni? Nak tengok mu habis tah mana biti tu. Kalau hak kita ikut suka kita nak uji mana? Tu. Sebab apa kita tak boleh nak ikut suka kita? Sebab bukan hak kita. Ini Allah ajar. Jadi kita kabarkan anak bini kita, ke lelaki kita, ke bini kita, kabar biar dia sedar. Nah, kalau begitu hak Allah belaka bang, kita pun kata lah bodoh. Kita kata betul lah ni. Sejak kata kau orang bodoh, dia pun gitu juga dulu dia ni abang baik dah, abang ngaji dah ni. Faham lagi? Sebulan aku ngaji. Faham lagi? Sebulan baru ngaji, baru reti hak Allah. Lama ni ingat hak dia. Ni. Sebab tu bila kita ada agama, insya-Allah kami tauhid dulu. Kau nak ngaji tauhid dah buat cerita moyak dah ni. Walaupun di Mekah balik hari, tai dia masih kau. Balik hari di Mekah tapi tai dia masih berkuk kau. Jadi, umrah tiap-tiap tahun. Tapi nak tolong orang susah. Dah. Sebab dah faham tauhid. Kalau faham tauhid insya-Allah. Sebab hak Allah bukan hak itu. Allah kata sendiri walahu ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan bumi. Bila Allah kata bumi, kita kena tengok. Ini cara baca Quran. Bila kita faham, kita kena menghayati apa yang Allah khabar. Maka Allah kata apa yang ada di langit aku. Kita pun tengok langit. Matahari. Oh hak Allah. Kalau Allah bawa matahari, maka gelak gelita lah kita. Betul? Betul tak ni? Ada. Baik dah Allah. Aku nak tanya orang ahli berita ni, baik dah Allah? Baik, dia buat matahari kita. Mana sakut aja main ni. Semua. Betul tak ni? Baik dah Allah. YB ni kena makuk jambang pun kata baik je. Siapa neleh dia? Baik YB ni. Aku dengar nak utuh je. Kalau YB ni nampak lalu, Allah wih daripada kita baru beranak. Sampai kali ni tak pernah berhenti makan. Bila kita nak kata Allah baik? Kita jawab kali. Bila kita kata baik sungguh ni ya Allah? Nak tunggu mati dulu baru nak sebut. Kita semayang ni kan? Semua kata Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah. Memang membesar sungguh. Segala ni muat mereka. Biar rasa gitu. Tapi kalau YB ni, wah jalan jatuh tu. Aku nak pakar dah orang lain. Kata. Faham? Sebab tu bila kita faham langit Allah beri kita ni, kita tak akan syirik dengan Allah. Kita tak akan sembah selain pada Allah. Betul? Ini sejak YB kata kita, ingat jangan pakar orang lain tu, pakar hamba dah. Sejak ni. Allah wa'amu mukaan kedok ketuan. Terima kasih kedok. Betul? Ni bukan politik buat contoh. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa pun. Betul? Ni kita nak faham. Bila makhluk beri kita nampak, Allah beri tak nampak, buka ni mata hati kita. Ni jawab depan Allah mati ni. Tak mati dah apa orang lalu tak. Semua mati belaka. Jangan tak ada seorang boleh tukar langit. Mak amba kerja amba daripada kecil. Mak amba kata-kata Tuhan kita tak ada lele. Kalau rendah ni. Dia kata tak ada seorang boleh tukar langit. Itu ayat orang mana Kuala Terengganu. Amrasan mana kerana duduk pada belaga sebab mak boleh kata orang mana cakap tukar langit maksudnya semua mati belaka, tak ada seorang boleh tukar langit, mati belaka dia kata. Betul? Ini kita nak sedar, kita akan mati belaka ni bila kita nak terima kasih kepada Allah. Tapi kalau makhluk beri kita terima kasih sampai dok kering rusi. Baik, balik cerita lalu ke bini. Baik je yang YB ni. Yang makuk jambang kita. Nampak? Tapi berapa orang suami
balik terjumpa bini yang baiknya Allah dibuat kita daripada tanduk kepada dia, disediakan bumi, disediakan langit untuk kita sembah Allah, jauhi taut. Kita kata ke bini kita, anik budullah wajanatat wajitan bitaut, sembah Allah, jauhi taut. Pernah kita semua ya, kalau buat politik khabar ke bini, ingat tu daci dulu agak khabar contoh itu bagi daci, bagi bulang pula, ingat tu curah sama tu betul tak? Kalau kita nasihat kepada manusia tentang Allah, lama dah manusia jadi baik. Kita banyak sama, ingat tu bumi yang membijak milik Allah, syukur kepada Allah. Air yang kamu minum hak Allah, syukur kepada Allah. Hak ni kita perlu ulang kepada manusia, baru manusia sedar insaf. Sebab manusia tak nampak Allah yang beri dia nikmat. Sebab tu Allah kata walahu ma fis samawati wal ardh, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Okey, kita tengok di bumi pula. Nah, Allah ada nikah, makan tak lembu, makan lembu, makan lembu tak? Makan, dua orang yang makan. Dan lembu siapa buat? Dia buat Allah. Sebab apa kita tak terima kasih kepada Allah, tak syukur kepada Allah? Lembu, kambing, itik. Hamba kalau kat Ustaz Mang, ia buat kenapa hamba? Itik. Oh, power boh. Ustaz Mang, masuk itik. Bang, hamba mula-mula jadi bandar makan itik, kuliah dia sejana lah, ni cerita lama lah. Jana mengajar lama dah. Bapa tu hitak lah dah. Rupih mau. Itik, tahu itik? Sedap makan itik. Sedap. Siapa buat itik? Allah. Maka Allah yang buat semua tu, kepunyaan Allah. Baik dah Allah. Sebab tu fikir-fikirkanlah sebelum kita dipanggil balik oleh Allah. Sebelum mereka mahu mari cabut nyawa kita, fikir-fikirkanlah apa yang Allah khabar kita. Jangan sampai kita bertepik melolong meraung untuk kembali ke atas muka bumi, untuk melakukan amal saleh, nak taat kepada Allah. Jangan nak taat sekarang ni. Ingat itu. Maka Allah hajar kita memikirkan. Maka di bumi ni hak dia. Tengok Allah sama ayat. Bila Allah mengukir, Allah beritahu kepada kita, hak langit, hak aku, bumi, hak aku. Walahuddin. Allah kata. Tak. Bagi Allah, kepada Allah lah ketaatan. Tengok. Allah kata bagi kepada dia ni ketaatan tu. Sebab dia buat langit, buat bumi, semua sekali hak dia. Maka kepada Allah lah ketaatan itu. Bagi Allah lah ketaatan. Sampai bila ketaatan ni? Wasiban, sentiasa. Setiap nafas kita turun naik, kita mesti taat kepada Allah. Nampak? Bukan mari sejik je taat. Dia nak ambil air semayangnya, ada kecil, ada besar, tak ada dah. Patut bersih, tak ada najis. Tok Imam takbir, baru takbir, Tok Imam rokok, baru rokok, patuh je kita. Tok Imam wapak, kita pun wapak. Tapi bila tubik sliding, kita lawang Tuhan. Allah suruh kita senyum ke orang, kita masak catur. Jadi, Allah suruh memaafkan kesalahan orang, kita dah maaf setara barah. Allah kata jangan hina orang, kita hina juga. Ini kita. Dan maka Allah suruh taat kepada dia sentiasa, selama-lamanya. Tanya diri kita, kita taat tak kepada Allah setiap masa? Nampak? Mata kita boleh tengok haram, sama-sama jangan tengok. Betul? Telinga kita jangan dengar haram, jangan dengar sama-sama haram. Betul? Cek diri kita. Ni dia tengok WhatsApp, nak mati asal usia pun WhatsApp lagi. Kan ni? TikTok. TikTok. Kedok ni. Ayo haji. Aduh. Tolak telefon ayo haji. Ni lah. Lala gitu je. Nak mati asal usia dah kita ditaubat dah. Nak TikTok apa ni? Allah. Habis. Bukan kata masa orang kecil je TikTok. Siapa ketua nak mati asal usia? TikTok. Betul? Ya ke tak ni? Ada masjid tu, dia nak kabar segi ada. Faham?
nak mengajar saja itu. Bagi nak semayang. Ayah nak semayang ni, anak baru bawa boleh jalan. Dia ni telefon, neyak kita atas jaduh anak, duk tengok telefon. Ayah nak takbir dah ni. Nampak? Telefon kita ni. Nah, daripada kecil sampai ke besar, semua bahan jajar lagi. Betul tak? Habis. Lepas mayang dia, mungkin telefon lalu kalau orang besar ada orang tua. Oh, sedih itu. Telefon Kau nak percaya mereka, tak ikut bagi. Ambil bayar makan sampai pagi esok. Nak makan kambing pusing ke, utuh pusing ke, ambil bayar mereka. Tapi ikut ambil mana ni? Kita pergi nak restoran, kita pergi. Kita tengok dalam kerja makan tu, dia duduk 4 orang yang semeja ni. Tak, ini cakap tak ada. Ini masing-masing layang telefon. Allah. Nampak ni? Nampak tak tu? Inilah. Tak ada ajak dah kita. Kita kena memuliakan orang yang bersama dengan kita. Betul ni? Tapi kita duduk main telefon. Paling sebenarnya sekali yang tengok, sebuah kereta welfare turun. Welfare boh. PT banyak nampak? Tak tahu kita ada kedok sebab kereta besar banyak PT hari kata. Banyak turun 4 beranak 4 beranak laki bini anak 2 orang. Duduk order makan. Anak dah pegang telefon dah. Mak telefon dah. Ayah orang tak. Ayah tengok anak dia main telefon. Tengok mak dia main telefon. Ayah nak pegang. Hebat ayah tu. Dia nak pegang tangan. Ambil kata sampai ke sudut. Tak ambil balik kuliah. Ambil kata siapa ke makanan siapa? Makanan siapa? Ya, bini tak layan langsung. Dia ambil pun. Anak tak percaya pun makanan tu air. Tok laki ambil. Minum dulu. Jadi tak nak buat benda tok laki. Lalu tok laki tengok TV Jepang. Gatal mata. Restoran. Tak, bini tak main guna lagi. Inilah hari ini. Ni kan? Tak. Lala gitu je. Ada apa-apa dah itu. Betul. Jadi bila kita faham la ilaha illallah, kita hidup ni ada tugas. Bukan saja-saja mari tamu ke bumi tak. Bila kita baca sirah para sahabat berjihad sampai ke mati, perang. Sebab apa sahabat perang? Sebab sahabat mengembangkan Islam. Betul tak tidak? Mengembangkan Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Sebab itu sahabat mati syahid. Berperang tak mau. Nah, untuk mengembangkan Islam, kita hari ini tak tahu hati nak kembang Islam. Islam ada pun kita tak faham dan kita tak amal. Mana orang kita yang menyebut la ilaha illallah? Dipanggil kalimatut taqwa. La ilaha illallah bukan kalimatut tauhid saja, kalimatut taqwa. Orang yang menyebut la ilaha illallah, orang ni hidup untuk agama saja, bukan untuk nafsu. Betul atau tidak? La ilaha illallah juga dia panggil kalimatul ikhlas. Orang yang menyebut la ilaha illallah, dia buat sesuatu benda semuanya ikhlas kerana Allah. Dia nikah kerana Allah, dia makan anak kerana Allah, dia berniaga kerana Allah, dia jadi khani kerana Allah. Kalau tak kenal la ilaha illallah, dia niaga nak biti, dia kerja khani nak biti, dia mikir gaji je. Bukan mikir hak kualiti kerja dia. Tak. Orang yang ikhlas kerana Allah, kalau dia jadi pekerja, tak dengan sesuatu majikan, dia akan kerja dengan baik. Sebab dia kerja kerana Allah. Dia tak akan mula, dia akan curi masa. Tak. Comel tak Islam? Comel. Sebab tu la ilaha illallah tu teramat penting. Sebab tu dipanggil kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul taqwa. Jadi sampai faham ni, bila dibawa kalimah Muhammad Rasulullah, kalimah amal, jadi molek. Kali yang negara tak nipu, kali jadi pemimpin tak zalim, dia jadi kalau jadi rakyat amanah, tak kena. Betul ni? Tanya diri kita hari ni, sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita menjadi seorang ayah, kita mendidik anak kita kerana Allah ke kerana nafsu kita? Kita bekerja dengan sebuah syarikat, kita ni malawi ke, kita bekerja kerana Allah ke kerana nafsu kita nak gaji ke?
Cek diri kita sendiri. Jika kita bekerja kerana Allah, kita lebar lawi, kita akan jaga lawi itu dengan baik. Betul? Sebab ini amanah majikan aku kepada aku. Aku takkan khianat lawi ni. Kak bonggok beriti semua tu. Ni mentah-mentah hak syarikat, hak kak bonggok makan anggur ni. Teri. Orang tanya bahaya mak membawa lawi. Bukan aku. Ni. Nampak? Ni. Ini kita nak faham. Jadi bila kita reti la ilaha illallah, jadi comel mereka. Ada suatu masjid tu, Amba berhenti mayang so. Amba ni berusing. Dalam bilik air tu berusing. Matang air terjun. Sembuh. Amba pergi tengok rupanya pala paik ni. Paik. Stok kok paik. Untuk panjambang ni. Bocor. Sembuh air. Dah reki. Amba tanya. Amba pergi cari Tok Siap. Amba tu warna paik bocor ke warna? Dia tu bocor. 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 Nampak? Nah, kita nak bocor gitu. Amanah Allah kepada kita. Set ngurusi masjid, AJK masjid, amba tanggungjawab. Bang. Amba bukan hak kita elok kita. Bang. Ada satu masjid tu paling baik. Nah, siapa nak dekat dengan tahun. Titik paling baik sebab dok rapat. Amba tengok. Lalu amba ceramah dalam sejik, amba kata dalam sejik. Pada suatu hari itu yang pergi, siang hari yang pergi pula, itu kepala baru belaka, semua stainless steel belaka. Nah, makan tahun, sampai dalam itu kepala baik, 8 kepala je baik, semua luh belaka. Mana kita tanggungjawab terhadap Allah, AJK masjid, pengurusi masjid. Sebab tu kalau tak ada la ilaha illallah, kita tak takut pun dengan Allah. Kita tak kira pun amanah Allah tu. Nampak? Ini sebab tu Allah kata walahul din. Maka kepada Allah saja kita taat. Ketaatan tu wasiban sentiasa selama-lamanya. Maka Allah tanya kita, apa ghairallahi tattaqun? Apakah patut selain pada aku mu takut? Selain pada Allah mu takut? Adakah patut? Aku ini langit kemung. Adakah patut selain pada aku mu takut? Tak patut. Betul? Ini bila kita faham, Allah tanya kita. Patut ke mu berlaki aku? Aku ini bumi, ini langit nah. Tak patut itu lawan Allah. Ini Allah hajar kita. Sebab tu seorang ayah, seorang ibu, bila anak dia berlaki, dia kata macam wang mu kena segar wang mu cakap kasar ni siapa? Mu cakap kasar melawan makmum ni. Ni makmum ni. Kau beranak kemung ni, makan kemung daripada memerah lagi. Tak patut mu cakap kasar dengan makmum ni. Sebab makmum ni makan. Tu mak baru ni makan. Tak patut dah diraka. Ni Allah bukan ni makan saja. Allah beri neraka kita. Daripada kita tak ada, dia beri ada. Daripada kita mati, dia beri hidup. Tak patut kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah ketika tauhid, kita akan lawan Allah. Kita akan derhaka kepada Allah. Betul ni? Sebab apa kita lawan Allah hari ni? Kita bertuhankan nafsu kita. Sebab la ilaha illallah tak kemah, tak cerak. Ini kita nak sedar lah. Sebab tu la ilaha illallah ni dia bermula dengan asyhadu. Betul tak? Betul tak dia bermula dengan asyhadu depan? Asyhadu kan bukan la ilaha illallah, lalu asyhadu depan dia. Maka asyhadu ni kita nak reti. Inilah Nabi suruh kita faham asyhadu. Aku bersaksi. Apa maksud asyhadu? Nah, ini kalimah apa ni? Maka sebab tu kita nak faham. Kata asyhadu tu. Kita kata aku bersaksi tu. Yang kita boleh kata la ilaha illallah, apa yang kita saksikan, apa yang kita tengok, apa yang kita rasa, sehingga kita boleh mengatakan la ilaha illallah. Sehingga kita meyakin Allah je Tuhan. Kat mana dalil, bukti yang kita tengok? Itu asyhadu. Hari ni sedih kita. Kalau kita tanya budak-budak ke orang tua, tak kira lah. Kalau hodok mengaji, kita tanya dia, Pocik mayang tak? Ya tu mayang lah. Oh mayang. Pocik baca tak tasyahud? Kita tanya Pocik baca tak tasyahud? Tasyahud tu nak apa dia tu? Nah,
Kita kata tahiyat. Oh, tahiyat. Tahiyat tahu. Tasyahud tahu. Nah, kulhu tahu. Suatu ikhlas tak tahu. Betul tak ni? Jadi kita kata tahiyat, dia reti lalu. Pocik baca dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata baca. Jadi minta maaf pocik dia. Aku nak tanya pocik sepatah. Pocik kata asyhadu an la ilaha illallah. Apa maksud dia asyhadu? Tak boleh jawab. Dia tak siang apa lagi. Tak sedih apa kita. Sebab tu maklumat Islam hari ni tak taat ke Allah. Sebab kita tanya dia asyhadu, dia nak jawab. Dia tak tahu pun apa maksud asyhadu. Macam mana kita hari ini? Ya, penyaksian kita. Sebab tu ulama kata dusta penyaksian kita. Kalau kita tak tahu, kita tak faham apa yang kita sebut. Betul ni? Kembalilah kita kepada Nabi, kepada Quran dan Sunnah. Lagu mana Nabi mengajar sahabat sehingga sahabat begitu yakin dengan Allah. Kita tengok sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berjihad pada jalan Allah sampai ke akhir hayat dia. Sebab apa sahabat berjihad pada jalan Allah? Sebab hidup dia hanya untuk Allah dan Rasul. Sebab dunia ni sementara je, pelawak je. Maka sebab tu sahabat semua cita-cita dia mati syahid. Hidup dia untuk menegakkan agama Allah. Abu Ayyub Al-Ansari ni hebatnya dia. Bila dia habiskan sisa dia dengan berjihad, sehingga dia pesan kepada para sahabat, dia kata, aku wasiatkan kepadamu, jika aku mati, dia kata, mu tanamkan mayat aku di kawasan orang kafir. Sebab apa? Walaupun aku mati, mayat aku pun biar di kawasan kafir, buat isyarat pada jihad pada jalan Allah. Tengok Abu Ayyub, hebatnya dia. Maka sahabat bila dia mati, sahabat ditanam mayat dia di kawasan orang kafir. Tanam. Nampak? Sehingga orang kafir marah. Apa dah buat pun dia tanam mayat ni dalam kawasan aku. Nah, maka sahabat ini wasiat sahabat Nabi SAW. Dia kata, boleh aku tak beri. Aku akan gali dia. Sebab tanah dia, kawasan dia. Kawasan musuh Islam. Aku gali. Maka sahabat jawab kena. Sahabat walalok je. Tapi jika menggali, dia kata, menggali mayat sahabat Nabi ni, tidak akan satu gereja pun yang akan tumbuh di muka bumi ni. Di kawasan ni, aku akan perang berlaku. Tak berani orang kafir. Tak gali secara baru. Hebat tak Islam? Hebat ke tidak? Kita ni sebab tu umat Islam jadi takut. Sebab cinta dunia, takut mati. Saya nak tinggal kembung 8 ekar bini 2 orang. Apa lagi? Fikir dalam 100,000. Sebab tu tak berani nak berjihad pada jalan Allah. Betul? Ni. Maka semua sahabat hidup dia berjihad pada jalan Allah. Sebab mereka yakin la ilaha illallah. Betul ni? Maka inilah Allah beritahu kepada kita. Okey. Ayat 51-52. Balik sekarang cuba tengok mula. Takut Abu Salah baca. Betul ni? Okey, habis itu. 8.30 dulu ni. Baru setamang dah akak tangan. Lewat dah kita ni. Tu ni. Ambil dah apa? Takut ni. Jemaah kita ni. Ada bini sakit rumah ke? Tak? Kau jaga mak ke ada rumah nak balik juga? Ambil fikir banyak hal juga. Okey. Maka habislah rakaat yang kita baca ni. Jadi sebelum Amba balik, Amba nak kongsi satu ayat lagi. Nak cerita hebatnya orang Islam ni dah. Orang yang betul-betul faham la ilaha illallah, kalimat tauhid. Okey. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Balik rumah baca Balik rumah tengok balik. Al-Ahqaf ayat 13. Orang yang betul-betul la ilaha illallah ni tengok Allah ke bawah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang menegaskan Allah Tuhan kami, Rabbuna Allah. Allah ni Tuhan kami. Dia kata sungguh Allah ni Tuhan aku. Jadi bila dia menegaskan betul-betul Allah Tuhan dia, fastaqamu, mereka istiqamah di atas keyakinan dia. Bila dia kata Allah Tuhan dia, tak lepas dah. Dia pegang tu, kemah kening. Itu maksud orang yang betul-betul menyebut la ilaha illallah. Dia istiqamah, dia tak syirik kepada Allah, tak takut selain pada Allah, tak taat selain pada Allah.
Ini maksud Quran itu. Orang yang betul-betul mengatakan Allah Tuhan kami. Tuhan kami Allah. Fala khaufun alaihim. Mereka tidak takut sedikit pun bakal yang menimpa ke atas dirinya. Mereka tak takut. Sebab mereka yakin Allah. Hidup mereka tak takut sedikit pun. Kita hari ini duduk dalam ketakutan. Takut rugi kalau lega. Bini comel takut bini lari. Kalau tu lelaki Ihsan kaya takut bini tiga. Takut ni kita. Betul ni? Duduk dalam ketakutan. Orang yang la ilaha illallah, dia tak takut sedikit pun bakal yang menimpa dia. Nak miskin ke, nak mati ke, nak apa ke, dia tak takut. Sebab dia menyerah semuanya kepada Allah yang maha mengatur, maha mentadbir segala-galanya. Ini Quran khabar. Ni kita banyak sangat rusing. Sampai serabu hidup atas muka bumi. Walaupun legally menang syarikat, tapi jenuh sakit otak. Takut customer dah bayar lah. Takut pekerja mula lah. Ada belakang kita serabu. Jadi orang yang menyebut la ilaha illallah, dia menyerah kepada Allah. Dia tak risau pun pekerja dia lagu mana, anak dia guana, bini dia guana. Dia tak risau. Sebab dia menyerah kepada Allah. Ini Allah khabar. Sebab tu orang yang Allah Tuhan dia, hidup dia tenang, dia panggil mutmainnah. Nafsu yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Itu nafsu mutmainnah. Nampak? Ini orang la ilaha illallah. Walahum yahzanun. Mereka tidak menukar cerita apa yang telah berlaku pada dirinya. Ini orang la ilaha illallah. Dia rugi 1.3 juta rugi. Dia tak ngeluh, tak susah pun. Tak ada rezeki aku dia tu. Betul ni? Kita kalau hilang 1000 pun, sebulan tu nemu lagi. Berasa rugi. Mana la ilaha illallah itu? Tanya diri kita dah. Al-Quran ayat jelas. Nak? Di bank hari kami, ambil BT dalam bank, nak buat pinjam kepada pekerja. Dan pekerja ramai, bukan gaji pinjam hari kami. Nampak? Kontraktor kan? Nak, Mekong. Ambil di bank 55,000. Tak, masuk dalam helak, tak atas helak, sakit perut menuju. Tak, cari jamban tak ingat nak kucing helak, beg dah ingat nak susu. Nampak? Lepas sakit perut, mari gaduh-gaduh ingat beg. Tak ada piti, rebah terus tepi pintu helak. Piti aku, kata. Nampak? Kalau orang mukmin lagu mana? Tengok hilang piti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu ya Allah. Alhamdulillah. Aku sabar. Betul? Itu orang mukmin. Kita gelepar mengamak. Lagi. Jadi pada polis nak temu setayang. Siapa nak temu cari bala polis? Buat pada 1000. Betul? Pada bala polis itu. Nampak? Mana kita orang beriman? Sebab tu orang beriman ni hebat. Jadi kita hari ni jadi tak hebat. Sebab la ilaha illallah. Kita tak betul-betul mengaji sungguh. Faham sungguh. Kembalilah kepada tauhid yang sebenar. Lagu mana Nabi ajar. Baru umat Islam akan hebat. Umat Islam akan hebat insya-Allah. Tapi kalau tak reti la ilaha illallah, beginilah keadaan umat Islam yang kita tengok hari ini. Nama di Islam, tapi mereka kejar kehidupan dunia semata-mata. Tak kira ustaz, tak kira imam, tak kira tok peti, tak kira siapa. Apa lagi? Kalau la ilaha illallah tak tembus ke kalbunya, serupa dia. Kalau ulama, dia jadi ulama usuk. Betul? Kalau pemimpin, jadi pemimpin zalim. Kalau majikan cekik darah. Dia akan jadi gitu. Bila tauhid tak ada di kalbunya. Inilah yang masalah yang berlaku hari ini. Ni kita kena sedar lah. Jadi dah masa dah ni. Lewat dah ni yang berceramah ni. Kali balik awal. Tak tunggu. Lewat dah ni. Jadi insyaAllah dah kita dah baca dalil lah. Dalil ni ambil suruh baca sendirilah. Dah. Sebab kalau ambil baca dalil yang kita baca kitab ni, pukul 12.25 baru berhenti. Ke sanggup? Sanggup nak baca? Yang memang. Kita lepas isu 20 minit, kita balik dah. Kalau ceramah diputang gini. Kalau kuliah bulanan, dah 10 minit lepas isu kita balik.
Surah Masjid Ustaz Mang je isi beti lalu. Khatam Ibrahim sejak sebab beti awal. Faham lagi? Betul tak? Cuma baru ni di AMBS Mustafi Bilal Shah. Ambil bijak kocik tu. Dia tahu dah perangai ambil ni paisi 10 minit, kalau jemputan 20 minit balik kan. Ambil tanya dia buat gurau. Sini ke apa? Ambil tu kali faedah Belanda ambil tahu. Di amal ni ambil tak tahu ni ambil tu. Dia kata Ustaz, kocik tunggu dah amal 80. Dia kata isa sini Ustaz pukul 9.30. Keju ambil. Ambil ada keju. Allah 9.30. Dah kalau 9.30 kita kena berhenti pukul 9.50 kan. 2 jam baru 8.50 mati hari tu. Faham lagi? Dia sebut isa lama sebab dia tahu dah. Lambat lagi berhenti. Sebab dia tahu dah 20 minit lepas isi kita berhenti. Jadi dia sebut potong dulu ni. Malam-malam dia pancur kuing. Dia sebut pukul berapa? 11 suku isi itu kat dia. Amba kata kepala hatak pun. Faham lagi? 11 suku. Amba gerak mau. Betul tak? Jadi ni kita lewat sangat dah ni. Isa sini pukul apa isa? Kos 10. Hebat no lalu itu. Kos 10 ke aku start berhenti kos 10.20 baru tahu. Kita pun sekarang mah ada masalah. 2 jam suku 2 jam setengah biasa je. Tapi tak apa padang dah insya-Allah. Jadi insya-Allah lah kita pakat beramal lah. Maka orang ada depan ni semua tahu belaka dah, ngaji belaka dah. Cuma meminta tolong beramal je lah. Ad-din wal amal. Cuba amalkan insya-Allah. Amalkan apa yang kita tahu insya-Allah. Bila kita tahu dah dunia sementara, jangan duk gila lah. Belajar-belajar buanglah dunia tu sebelum mati. Membimbang kau mati pagi esok, bini gerak tak bangun-bangun. Allah menyesal kita. Okey, Amba nak balik dah ni. Jadi dalil yang dah baca sendiri dah. Surah Ikhlas ayat 1 hingga 4 Ini bab tauhid. Sebab tu surah Ikhlas cicek dalam tak ada sebut ikhlas. Bacalah qul huwallahu ahad sampai habis. Tak ada sebut ikhlas. Tapi sebab apa dinamakan suratul Ikhlas? Mari celah mana ikhlas? Kalau kita ngaji kita faham. Okey. Jadi baca sendirilah dadang. Lepas tu perkongsian Amba untuk Amba balik malam ni, Amba nak tanya satu je. Malam Amba tanya di Masjid Sejanan. Amba tanya Sidi Ustaz Mang. Ni Amba nak tanya sini. Jawab ni. Amba nak tanya, muslimat ke tak kira jawab dah tu. Jangan jawab tepik lah muslimat, jawab dalam hati sudah. Kaya tepik tu. Betul tak? Tak dengar kot tepik pun. Okey. Amba nak tanya ni, tanya sungguh ni. Amba nak tanya orang lelitah. Okey. Harta kita dengan harta waris. Hak mana kita sayang? Harta kita dengan harta waris. Hak mana kita sayang? Harta kita. Betul? Hak kita memang kita sayang. Sayang dia harta waris. Ke tak? Ke tak? Ya tak ni? Ya. Ya tak apa? Okey. Sebab Nabi tanya sahabat. Betul? Hak kita memang kita sayang. Sayang dia harta waris. Ke tak? Ke tak? Ya tak ni? Ya. Ya tak apa? Okey. Sebab Nabi tanya sahabat. Nabi tanya sahabat, wahai sahabat-sahabat aku, hartamu dengan harta waris mana mu sayang? Maka sepakat sahabat jawab, harta kami ya Rasulullah, hak kami sayang. Maksudnya, kita hari ni dah mabuk lagi kan? Dah hampir hudul lagi kita ni. Sebab kita sayang hak kita. Hak orang kita tak sayang. Hak waris kita tak sayang. Betul tak? Kita sayang hak kita kan? Okey, kita masih normal lagi lah. Lalu Nabi kata ke sahabat, okey baik. Betul mu kata, harta mu hak mu sayang. Nabi pun kata, harta hak mu sedekah, hak mu infak, hak mu tolong orang miskin, mu makan anak yatim, hak tu lah hak mu. Hak mu sipang, tanah berkaikan, piti RM100,000 dalam bank, hak tu semua hak waris. Maka fahamlah sahabat. Sebab tu sahabat, harta dia semua dia infak, dia tolong orang miskin. Sebab tu hak dia. Hak dia simpan dalam bank, hak tu bukan. Hak tu semua hak waris. Jadi Amba kongsi malam ni, moga-moga orang lelitah, jangan simpanglah banyak-banyak dalam bank, kita beri orang miskin. Itu hak kita. Bila nyawa sampai lekang, kita akan nampak, walaupun 1 sen merah yang kita tolong orang susah, Allah akan bagi. Itu hak kita.
Tapi kalau kita taruh dalam bank beratus-ratus ribu, hak tu semua bahan kewaris dari kita pun. Betul atau tidak ni? Jangan sampai lekang faraid lalu. Tak ada dah itu. Fikir-fikirkanlah. Sebab tu orang bila ilaha illallah, dia yakin sungguh apa yang Quran khabar, hadis khabar. Sebab tu dia wasami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Sebab dia yakin Allah. Sekarang ni sebab apa kita tak taat? Kita tak yakin. Ceklah iman kita. Cek iman kita. Sebab apa yang kita sayang sangat ke itu? Sampai puluh ribu tinggal dalam bank mati. Nyanyi kita. Biar kita mati tak ada duit dalam bank. Kita infak pada jalan Allah. Hak itulah hak kita sungguh. Allahumma salli ala Muhammad. Nyanyi kita lagi. Jadi yang berkongsi sekadar ni lah. Sebab tu pentingnya la ilaha illallah. Semua kepunyaan Allah. Bila Allah perintah suruh beri, kita beri je lah. Tak usah cakap banyak. Payah belaka tu nak pegang. Kecuali imam yang kuat sahaja. Orang yang yakin sahaja boleh melaksanakan perintah Allah. Itu. Maka kita bincang banyak tadi tau. Banyak. Tapi yang berharap orang lebih tahu pegang hak kediang sekali ni. Hak kediang sekali tadi. Hak kita ni itulah. Hak kita ni ke orang itulah hak kita. Hak kita simpan hak orang. Jadi peganglah kemah. InsyaAllah tubik sliding ni kita menjadi hamba yang pemurah. Bermula tomorrow morning. Tomorrow morning suntik kedai kita bayar. Baru 500 riyal suntik kedai kapung. Kesayang 500 riyal. Bukan hak orang, hak kita tu. Kita simpan bank kita. Dipanggil bank akhirat. Kalau yakin, sahih. Suntik kedai esok itu belanja. Kalau tak yakin, bayar serang tu. So. Nampak? Ambil kabar sungguh ni yang bernyanyi je. Ad-dinu nasihat. Agama ni nasihat. Bukan nak mengajar Ambil tak pandai kau. Ambil hanya boleh kata ad-dinu nasihat. Agama ni nasihat saja. InsyaAllah. Panjang umur diizinkan Allah SWT. Ada rezeki, kita jumpa pula. Doa-doalah supaya panjang umur lagi, jangan mati lagi. Boleh? Kalau lalu nikah nak hati dah. Nak hati lagi? Jawab. Nak tak? Tambah? Aku pun tambah ni. Jangan mati lagi deh. Banyak lagi kerja kita esok. Nak ajak manusia kembali kepada Allah. Itu kerja kita. Nampak? Sekadar yang kita mampu lah. Sekadar yang kita mampu. Itu kerja kita. Ajak manusia balik kepada Allah. InsyaAllah lah panjang umur diizinkan Allah SWT ada rezeki, kita jumpa pula. Jadi sebelum hamba undur diri, hamba nak minta maaf banyak. Lu dalam kabir belakang lu, mak-mak hamba, kakak-kakak, adik-adik lu. Ada depan hamba ni, ayah-ayah hamba, abang-abang, adik-adik hamba ni. Hamba minta maaf banyak daripada hujung kaki hingga hujung rambut. Jika ada tersalah cakap, terkasar bahasa, maklumlah kita orang awam ni tak sunyi daripada kesilapan dan kesalahan. Maka sama-samalah kita menerima kekurangan sesama kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.